19 ajaran sesat dibantras bagi membendung penyebaran ajaran sesat Suhaini Muhammad. Ajaran sesat berlaku apabila wujudnya fahaman berbeza tentang pegangan akidah yang bertentangan dengan sumber Al-Quran dan hadis apabila kelompok ini terlalu taksub. Bagi tahun 2023 sahaja, menurut PDRM, sebanyak 51 laporan polis direkodkan berhubung kumpulan ajaran sesat serta 23 tangkapan ke atas penyelewengan ajaran oleh pimpinan dan pengikutnya. Walaupun beberapa doktrin ajaran ini sudah difatwakan sesat oleh Muzakarah Fatwa Negeri, namun masih juga wujud segelintir masyarakat yang mempercayai serta menyembahnya. Golongan ini juga menganggap pegangan agama individu lain yang bertentangan mereka adalah bid'ah, ahli neraka dan pengamal ajaran syirik. Antara ajaran sesat yang lazimnya diamalkan adalah ajaran Ahmadi, agama keamanan dan cahaya, ajaran Ayah Bin, ajaran ilmu akhir zaman, Nur Mutiara Mutmainnah, NMM, ajaran Shiluk, ajaran Sihak, ajaran Haji Kahar serta ajaran Harun Mat Saad. Apa yang lebih membimbangkan, pengikut ajaran ini menjalankan operasi penyebaran dakwah secara terang-terangan dan turut memiliki premis penyembahan yang tersendiri. Bahkan, pengikut tegar ini juga tanpa segan silu membuat hebahan penukaran agama di media sosial sekaligus menyeru individu lain untuk turut mengikuti ajaran mereka. Realitinya, walaupun wujud lambakan pegangan ajaran sesat, masyarakat seharusnya berwaspada dengan isu ini agar tidak mudah terjerumus ke dalam kancah kekufuran. Bimbang Tergelincir Akidah kita bawakan hari ini berbincang tentang ajaran sesat bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Najah Mokhtar yang merupakan Profesor Madya Program Pengajian Akidah dan Agama Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. bersama dengan kami. Ini satu yang agak berat untuk kita katakan dan masih lagi berlaku walaupun kita kabarkan banyak juga tindakan yang telah pun diambil. Kalau tahun lepas sahaja statistik yang dikongsikan lebih 50 kes-kes kegiatan ajaran sesat ini dilaporkan. Separuh daripada itu sudah pun diambil tindakan. Jadi kenapa ianya masih lagi berlaku? Masih lagi aktif walaupun kita sudah tahun 2024. Doktor mungkin ada sedikit gambaran penjelasan nak dikongsikan. Ya, baik. Terima kasih atas jemputan ke Seri Pentas ini untuk kita sama-sama nak melihat sejauh mana apa yang dah berlaku dalam Malaysia lah, negara kita yang kita cintai. Jadi kalau kita lihat daripada segi macam mana boleh tersebarnya ajaran-ajaran sesat ni, dah tentulah kita tengok, mungkin kita boleh fokus pada 3 perkara lah. Pertamanya perkara mengenai kejahilan. Kejahilan ni sama ada kejahilan daripada masyarakat dan juga penyebar itu sendiri. Keduanya kepentingan tertentu. Kemungkinan besar orang yang menyebarkan tu dia ada kepentingannya sendiri. Dan yang ketiganya ialah pengaruh. Pengaruh, nak sebarkan pengaruh ataupun untuk mendapatkan pengaruh dan sebagainya. Jadi yang pertama tadi yang kita sebutkan tentang kejahilan itu kejahilan agama lah. Kejahilan agama yang masyarakat tak cakna dengan asas agama. Kita tahu bahawa agama ini sangat penting. Apabila kita mempelajari asas agama, dia akan dapat membantu kita memahami dan mengenali ajaran Islam secara yang benar. Selain daripada itu, pembelajaran. Kejahilan ini sekiranya kita tidak mempelajarinya dengan betul ataupun kita tidak peduli dengan agama kita, maka pembelajaran yang kita jalankan itu ataupun kita lalui itu, dia tidak membantu kita untuk mengenali ajaran-ajaran yang menyeleweng. Sebab punca asalnya adalah asas kepada agama. Tidak semudahnya kita, contohnya lah yang terbaru sekali tentang yang disebut tentang Ahmadi ni, yang viral sekarang ni, dia kata bulan 12 adalah bulan Ramadan. Dia kata bulan puasa bukan bulan yang kita tetapkan sekarang ni. Tak betul. Katanya sebelum tu, itu kan jelas 100% dah salah. Satu dunia menerima bahawa bulan Ramadan diterima pada bulan Ramadan. Bukan ada kalender lain. Ini adalah satu kesalahan yang sangat besar lah. Dan yang terlibat ni biasanya
dalam kelompok yang memang betul-betul jahil ke ataupun memang dah asas agama terlalu salah dengan guru kemudian dah termasuk dalam gila isim ke apa ke atau macam mana yang biasanya? Yang biasanya sebenarnya kepentingan lah. Kepentingan tertentu. Pembawa ni dia ada agenda dia. Dia nak bawa kepada sesuatu tujuan matlamat dia. Kemudian dia ada tim dia lah, kumpulan dia yang ini yang akan mempengaruhi orang-orang lain untuk mempercayainya. Di samping mereka adalah dia buat program-program yang nampak macam agama agar orang termasuk dalam tu dan mempercayai. Dan masalah besarnya ialah masyarakat dia nak yang mudah. Nak praktik agama dengan mudah. Kan? Kalau boleh tak payah sembahyang. Kalau boleh tak payah puasa. Kan? Jadi itu yang menarik kan. Kalau jadi tarikannya. Ya, dari tarikan. Di antaranya kalau kita tengok contohnya Syiah contohnya, mereka menawarkan kahwin mut'ah. Itu adalah cara untuk mereka mendapatkan pengaruh daripada masyarakat umum lah. Lebih pada nafsu lah untuk memudahkan. Ya, jadi masyarakat melihat perkara yang memudahkan itu sebagai satu cara untuk menjalani kehidupan seolah-olah macam beragama tetapi pada masa yang sama nak memudahkan. Itu menjadi masalah yang sangat besar lah. Jadi kita tengok keadaan sekarang ni dia lebih berleluasa. Dia lebih tidak takut macam sebelum ni mungkin semuanya underground. Semuanya mungkin menyampaikan ataupun dakwahnya melalui mereka yang kenalan-kenalan saja. Tapi sekarang di mata media sosial mereka terang-terangan mengajak, mengikut dan juga melakukan perkara ini. Ibaratnya tidak ada sempadan untuk mereka menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini. Apa mungkin pendapat daripada ya, betul. Sekarang ni itu adalah masalah cabaran yang sangat besar dalam masyarakat kita, iaitu media sosial. Masyarakat tak tahu nak membezakan yang mana betul, yang mana salah. Kerana apa? Kerana media sosial ini tidak ada sekatan. Siapa-siapa saja boleh melihat, siapa-siapa boleh buat menghukum ataupun memberi pandangan dan mengambil apa-apa ajaran. Baru-baru ni saya ada jumpa masalah yang dikaitkan dengan masalah terpengaruh dengan ajaran sesat, tak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Bila saya siasat, saya tanya dan sebagainya, dia bukan mengikut orang secara fizikal, tetapi dia mengikut ada satu ajaran dalam TikTok. Maknanya tak pernah jumpa, tak pernah pergi pun situasi itu hanya dilihat secara jadi dia contohnya dia macam dia subscribe ke ataupun dia mengikuti berterusan hingga dia terpengaruh dengan apa yang orang tu cakap. Juga saya lihat ada yang belajar agama sekalipun terpengaruh dengan Kristian. Ini berlaku pada COVID-19 yang lalu. Jumpa dengan saya, datang jumpa saya, dia kata saya ni sangat terkeliru dengan agama. Kenapa? Saya kata kenapa? Saya dengar di YouTube, maknanya di media sosial itu menjadikan pengaruh dia besar. Orang agama. Soalannya sama saja. Contohnya, kenapa Nabi Isa contohnya? Nabi Isa itu sebagai kalamullah, dia kata. Kalamullah. Saya kata kalamullah itu sifat. Itu bukan manusia. Kalam itu adalah sesuatu yang diungkapkan. Nabi Isa itu adalah makhluk. Kan beza di antara apa yang disebut dan manusia. Dia macam keliru. Sebab apa? Dia mendengar daripada pendeta-pendeta di media sosial. Mungkin kalau ikutkan kita memang dah belajar agama di Taska, kemudian sekolah rendah 6 tahun sebelum asas, tapi lompangnya doktor rasa macam mana? Sebab kalau ikutkan dah dengar khutbah Jumaat kan, dah pergi kuliah macam-macam kan, tapi kenapa tertarik kepada yang mungkin dia nampak luar biasa tu? Mungkin kerana kepandaian tukang ajar tu, idola mereka tu yang pandai untuk meracuni pemikiran tu. Ya, betul. Dia sebenarnya agenda mereka ini biasanya mereka menggunakan sihir juga. Mereka menggunakan sihir untuk mempengaruhi. Macam kita tengok selalu ada yang kena pukau dan sebagainya. Sama juga berlaku takkanlah dalam kosong macam tu kan. Tak menasabah kan. Sebab orang yang terkena juga orang agama, tak menasabah, dia tak tahu perkara ini salah. Dia tahu sebenarnya, tapi disebabkan terpengaruh dengan dipukau itu dengan sihir itu, wujud kekeliruan. Kemudian mereka ni kadang-kadang ada juga
ilmu kebatinan yang luar biasa. Mereka boleh nampak, mungkin mereka boleh baca hati ya. Kadang-kadang isi hati. saya tengok ada juga yang berjumpa berdepan kan. Saya tengok dia ketika ni seorang guru yang sesat kita. Saya tengok awak ni lain macam ya. Dia boleh mentafsirkan. Bila di situ orang rasa takut. Maksudnya awak ni. Jadi dia memberikan ancaman-ancaman psiko. Jadi orang tu bertakut dan akhirnya terpengaruh. Dia macam ni dia di antara cara dia nak menangkap kita lah, masa nak pengaruh kita, di antara dia kata dia boleh baca hati orang. Dia boleh nampak sesuatu pasal diri kita, dia boleh scan kita. Itu di antara perkara yang sangat besarlah mempengaruhi seseorang itu hingga dia terpengaruh dengan kata-kata. Ada seorang jumpa saya juga. Ni saya nak cerita pengalaman saya. Dia kata saya ada jumpa seseorang, dia boleh baca sejarah hidup saya, semuanya betul. Saya rasa was-was. Bila saya merujuk juga, ada pakar yang saya rujuk, guru saya rujuk, kenapa jadi macam tu? Macam mana orang tu dia boleh mengetahui kehidupan kita? Dia kata itu adalah ada pembantunya, khadamnya. Khadamnya tu kalau bahasa Melayu ni dipanggil hantu raya lah. Dia akan memberitahu apa yang berlaku sebelum. Selepas dia tak tahu, akan datang tak akan tahu. Tetapi itu dia akan menjadikan satu kekuatan bagi dia lah. Untuk dia mempengaruhi orang ramai. Dan daripada situlah dia akan menipu tanpa orang sedari. Dengan apa yang dia ada, yang kita panggil keramat ataupun kasyaf tersebut. Target mereka ni siapa sebenarnya? Sebab yang saya dengar, background mereka ni bukannya dalam kalangan orang biasa, calang-calang juga, bukan calang-calang juga orang dia. Mereka yang dalam kalangan, mempunyai career tersendiri, mempunyai status tersendiri, bukannya yang biasa. Jadi apakah antara agenda mereka untuk target orang-orang tertentu yang terpengaruh menjadi pengikut ataupun pembawa itu sendiri? Ya, betul. Memang mereka target yang pertamanya ialah orang kelas pertama lah. Supaya bila orang melihat kelas pertama mengikut, jadi orang lain pun nak ikut, tak rasa ragu-ragu. Itu memang target dia. Macam MLM juga sama dia je. Agenda dia. Sama. Agenda semua sama je. Macam marketing mana-mana pun sama juga. Dia akan target kelas atasan dulu. Jadi dah tentu dia mempunyai kekuatan ke arah itu, terutamanya dalam ilmu kebatinan yang kita sebutkan tadi, dengan cara pukau dan sebagainya, tanpa orang tu sedar. Mungkin bertahun-tahun, mungkin sepanjang hayat dia tak sedar, disebabkan pukau dan sihir. Sebab dia ada. Tapi yang paling risau Doktor, kalau ia melibatkan wang ringgit lah. Sanggup korban harta demi ketua akan demi mendanai pergerakan tu. Akhirnya mereka ada juga yang hampir bankrupt kerana sanggup rumah tangga pecah belah kan. Ya, betul. Itu memang dia memang yang rata-rata ajaran sesat ni memang tujuan utamanya dia nak ambil duit lah. Tujuan utama kebanyakannya macam tu lah. Ada kepentingan peribadi. Dia nak sesuatu tetapi dengan cara dia memukau orang tu tak sedar. Jadi dia kata, kalau kamu nak sedekah ataupun nak keluar zakat, keluar kat saya. Kalau keluar kepada orang lain tu tak memenuhi, tak tepat. Jadi dia menggunakan agama dengan istilah zakat, dengan istilah sedekah, dengan istilah apa jua sekalipun untuk kepentingan peribadinya. Apa yang pernah saya dengar, guru tu boleh bantu untuk bersihkan dosa yang lalu. Dengan cara menyucikan lah kan dan sebagainya itu. Sering kali kita dengar. Okey, contohlah kalau situasi ini berlaku dalam keluarga kita kan. Apa tindakan ahli keluarga yang boleh kita lakukan untuk membantu menarik semula individu tersebut? Tambah kalau ada perubahan karakter dia macam dah larut. Tadi doktor ada sebutkan ada sihir semua kan. Dia macam orang dah orang lain dah. Macam ni kita nak memulihkan dia. Dia begini bila berlaku dalam keadaan begini, semua orang risau. Jadi sebenarnya penguatkuasa agama kita menyediakan platform untuk kita untuk kita memulihkan semula ahli keluarga. Kita beritahu kepada mereka, contohnya di Selangor ada Baitul Iman. Baitul Iman tempat pemulihan akidah. Dan juga akhlak lah juga. Boleh pergi secara sukarela, tak ada masalah. Mak ayah datang beritahu, tapi maknanya tak boleh paksa lah kan, sebab selagi mana dia tak ditangkap, kalau ditangkap tu di bawah undang-undang dah kan. Tapi kalau dia nampak ada perubahan tertentu, dia boleh bawa tempat pemulihan, tak ada masalah. Dan diiktiraf di satu Malaysia, Baitul Iman di Ulu Yam. Dan juga dia
kita perlu juga melihat di mana orang-orang agama yang mempunyai pengaruh yang boleh memberikan motivasi kepada individu yang terpengaruh tersebut untuk dipulihkan. Contohnya di Negeri Sembilan, contohnya ada kumpulan-kumpulan tarekat yang dibenarkan di bawah undang-undang enactment tasawuf, tarekat tasawuf di Negeri Sembilan. Di situ pun boleh mendapatkan motivasi ataupun nasihat daripada golongan mereka, dan JAKIM juga menyediakan peluang-peluang untuk mereka memulihkan. Sebenarnya banyak pihak yang boleh kita wujud dan juga meminta bantuan atas perkara ini. Prof, ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Ahmad Najah Mukhtar. Profesor Madya, Program Pengajian Akidah dan Agama daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Ya, Usim berjanji pada ibunda. Kalau kita sayang pada ibunda, kita tinggalkan ajaran sesat yang langsung tak beri faedah, sebab kita bimbang, yang paling kita bimbang sekali jatuh kepada lembah syirik dan juga menolak keesaan Allah. Ya, sebab kekeliruan ada tu sekarang ni risau kan, rasa macam betul saja kan. Asas tu penting, insya-Allah sama-sama kita teguhkan iman